Siapa sebenarnya yang bunuh karakter siapa selama ini? Dia yang memukul, dia pula mengadu dipukul. Satu dunia tahu Presiden Bersatu Tan Sri Mahathir Ahmad Yassin mengkhianati janji bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri ke-8. Namun beliau merancang langkah syaratan pada hujung Februari 2020 bersama bekas Timbalan Presiden Keadilan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali untuk merampas kuasa. Sekaligus beliau membunuh peluang Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-8 dengan kerjasama Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Pengerusi GPS Tan Sri Abang Abdul Rahman Zohari Openg. Sepanjang kempen pilihan raya umum ke-15 lalu, pemimpin PN menjaja naratif dalam PH ada LGBT iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender. Ada komunis, ada anti-Islam, anti-Melayu, buta Al-Quran, hendak merungkai perlembagaan dan dikelilingi perasuah. Tiada sekelumit bukti yang dipamerkan. Mahyadin sendiri mengejek Anwar sebagai PM tepi. Beliau juga menjaja cerita dongeng. Kononnya Anwar mendapat allowance sebanyak 15 juta ringgit semasa menjadi penasihat ekonomi negeri Selangor. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Datuk Ahmad Amzad Hashim pula mengeluarkan kenyataan berbau fitnah bahawa Anwar berbohong menerima gaji RM1 sahaja untuk tugas berkenaan. Untuk memburukkan lagi karakter Anwar, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria menuduh beliau ada agenda LGBT serta akan membenarkan perkahwinan sejenis. Fitnah ini ditambah oleh pengarah pilihan raya Perikatan Nasional Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang mendakwa Anwar mempunyai perwatakan tidak bermoral. Akibatnya, Pengerusi Pakatan Harapan itu mengambil tindakan mahkamah terhadap mereka. Semua tindakan mereka adalah semata-mata untuk membunuh karakter pemimpin Pakatan Harapan, khususnya Anwar Ibrahim. Ketika itu, Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan, menuduh Anwar sangat nipis telinga dan tak boleh terima kritikan. Adakah Anwar mahu menjadi diktator yang tidak boleh dipersoalkan bidasnya? Hari ini Wan Saiful berteriak pula, kononnya sedang berlaku pembunuhan karakter terhadap pemimpin Perikatan Nasional. Saya menjangka akan ada dua perkara berlaku secara paralel dalam tempoh terdekat. Pertama, pembunuhan karakter PN dan kedua, penyucian imej kluster mahkamah. Ini menjadi keutamaan PHBN, terutama sebagai persediaan untuk PRN 6 negeri. Karakter PN perlu dibunuh kerana PN adalah pesaing terbesar PHBN. BN telah pun kalah teruk dengan PN, tapi PH memerlukan BN untuk menarik sokongan Melayu. Maka PHBN akan bekerjasama untuk menghasut dan membentuk persepsi rakyat seolah-olah PN itu rosak dan korup. Tegasnya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, sasaran utama PHBN ialah kepribadian Mahyadin dan kepribadian pemimpin-pemimpin kanan dalam Perikatan Nasional. Dan mendakwa jika dibandingkan Anwar, Zahid dan orang-orangnya dengan Mahyadin dan pemimpin di sekelilingnya, maka perbezaannya adalah seperti langit dan bumi. Kononnya, kenapa tiba-tiba Wan Saiful seperti cacing kepanasan? Walaupun tidak menyebutnya, beliau dipercayai merujuk kepada siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap penyelewengan dana pakej rangsangan COVID-19 sebanyak 92.5 bilion ringgit. Bagaimanapun, pergantungan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Negara Datuk Seri Asri Hamidin menunjukkan kemungkinan berlaku salah tabik urus duit kerajaan. Ketika berucap pada perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri bagi bulan Januari 2023 di Putrajaya kemarin, Anwar mengulangi penegasan bahawa negara tidak akan maju sekiranya berlaku kebocoran dan ketirisan yang melampau dalam pentadbiran. Saya tekankan ialah penguatkuasaan. Apa yang saya pelajari terutama di Kementerian Keuangan, saya lihat banyak fail, ada banyak keterlanjuran. Katanya lapor bernama. Macam saya sebut, kontrak yang kadang-kadang komisen terlalu tinggi. Harga tidak berpatutan. Bukan saya menuju kepada sesiapa. Hakikatnya, anda tidak boleh berjaya sebagai sebuah negara kalau kebocoran dan ketirisan itu begitu banyak. Katanya, benar, kepribadian Anwar dan Mahyadin seperti bumi dengan langit. Sebagai contoh, lihat saja kedatangan mereka dalam 89 sesi persidangan Parlimen ke-14 yang dikumpulkan oleh portal MyMP. Mahyadin berada di tangga yang tercorot dengan kedatangan hanya sekadar 25 kali atau 29.1%.
Kehadiran Abdul Hadi Awang pula hanya 28 kali, iaitu 31.5%. Manakala Anwar ketika menyandang jawatan sebagai Ketua Pembangkang, kehadirannya sangat cemerlang, iaitu 83 kali, iaitu 93.3%. Selepas Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10, berbondong-bondong ucapan tahniah yang datang daripada pemimpin dunia. Adakah perkara yang sama berlaku ketika Mahyadin selepas beliau berjaya menjadi Perdana Menteri menerusi tebuk atap? Nilai ringgit terus mengukuh. Hari ini, nilai ringgit ialah RM4.31 bagi setiap dolar Amerika berbanding dengan RM4.74 pada 5 November 2022. Hanya orang yang buta mata hati sahaja yang tidak nampak pencapaian dalam tempoh 2 bulan kerajaan perpaduan yang diterajui Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya. Lagipun, kalau pengerusi Perikatan Nasional dan timbalannya itu hebat sangat, kenapa menolak untuk menjadi Ketua Pembangkang? Nasihat Jom Channel kepada Wan Saiful, buatlah kajian sebelum menulis untuk membandingkan dua sosok pemimpin negara itu di Facebook. Malulah jika tulisan tidak setaraf seorang ahli parlimen.